wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sambung hadis kemarin tentang Nabi Yusha' bin Nun. Dia suruh tentera-tentera dia yang menang meletakkan semua harta-harta rampasan perang di satu tempat. Kemudian api datang dari langit, tapi api itu tidak menyambar harta rampasan perang tersebut. Itu menunjukkan ada sesuatu yang tak kena. Maka dia kata, tentu ada orang yang khianat, orang yang menyembunyikan harta rampasan perang, orang yang tak letak di tempat tu. Maka cara dia bersalaman dengan ketua-ketua barisan tentera. Kemudian ada satu barisan tu tangan melekat, ketua tentera melekat tangan bila dia bersalam, melekat. Dia kata fikumul ghulul, pengkhianat ada bersama kamu. Maka kemudian dia salam pula dengan setiap orang, maka lekatlah tangan dua orang lelaki atau tiga orang ni. Syakur rawi, perawi tak ingat dua orang ke tiga orang, lebih kurang macam tu. Dia kata fikumul ghulul, pengkhianatan ada bersama kamu. Kemudian mereka pun mengaku bersalah. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min adh-dhahab. Maka mereka pun pergi ambil harta ghanimah yang mereka sembunyikan. Maka ambil, betul mereka bawa datang dengan satu kepala seperti kepala lembu daripada mah. Mah berbentuk kepala lembu ataupun mah saiz dia besar kepala lembu. Fawada'aha, maka orang tu pun letak, ataupun Nabi Yusha' bin Nun pun ambil kepala lembu besar tu, mah tu, letak di tempat tu juga, lungguk setempat. Barulah faja'atin nar, maka datanglah api minas sama', daripada langit. Fa'akalatha, api itu pun makan, menyambar, bawa semua harta rampasan perang ni, bawa naik ke langit. Mana Allah redha peperangan tersebut, diredai oleh Allah. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Yang pentingnya, kata perawi hadis ni, siapa perawi hadis? Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah kata, falam tahilla, ahalla yahillu, fi'il yang di belakang dia ada syaddah, bila masuk lam, cara jazam dia ialah dengan memfathahkan. Falam tahilla, maka tidak halal. Al-ghanaim itu jamak ghanimah. Tidak halal harta-harta rampasan li ahadin qablana, bagi seorang pun sebelum kita. Umat dulu-dulu tak halal ghanimah. Thumma ahallallahu lana, kemudian Allah menghalalkan bagi kita al-ghanaima, harta-harta rampasan perang. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana, kerana Allah melihat lemahnya kita ni umat Nabi Muhammad, lemah kita. Dha'fana, dha'af, ajiz sama makna. Ataf tu atau bayannya dha'af sama makna dengan ajiz. Fa ahallaha lana, maka Allah halalkan bagi kita. Umat dulu-dulu tak halal, umat Muhammad je halal ghanimah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyenaraikan khasais, perkara-perkara khususiat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad. Antaranya nusirtu birru'bi masirata syahrin, Allah membantuku musuh gerun
takut kepadaku 1 bulan perjalanan. Nak main perang tu sebulan lagi nak sampai, dah takut dah. Aku dibantu dengan kegerunan musuh masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta-harta rampasan perang. Kemudian nabi-nabi lain diutuskan kepada kaum masing-masing. Wa bu'ithtu ilan nasi kaffah, aku diutuskan kepada sekalian manusia. Allah jadikan muka bumi ini, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, Allah jadikan seluruh permukaan bumi sebagai masjid. Sembahyang tempat sembahyanglah, dan muka bumi menjadi alat suci. Bila tak ada air boleh tayammum. Ada lagi lah beberapa khususiat yang disenaraikan oleh Nabi SAW untuk umat ini. Kemudian dia beritahu khalifat itu ialah jam'u khalifah, jamak kepada perkataan khalifah, iaitu an-naqatu al-hamil, unta bunting. Tajuk kita tajuk jujur. Imam An-Nawawi tutup dengan hadis tentang penjual dan pembeli. Sebab selalunya orang meniaga ni masalahnya dia suka tipu. Orang meniaga, perangai jahat orang meniaga ni tak jujur, suka menipu. Mungkin dia baik, dia pergi haji, dia pergi umrah, tapi bila dia meniaga dia tipu. Meniaga ni macam-macam lah, meniaga barang, ada meniaga besar lagi, kontraktor dan sebagainya. Ada lah murung tak mana-mana. Dia janji nak buat macam ni, dia buat macam lain. Penipuan. Itulah perangai orang meniaga. Sebab tu Nabi letak peniaga yang amanah, peniaga yang jujur, peniaga yang betul punya. At-tajirul amin, at-tajir al-amin ma'as siddiqin. Akhirat nanti kalau dia meniaga, dia jujur, dia amanah, dia bersama para nabi, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama golongan orang-orang yang bercakap benar, para syuhada dan para salihin. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyar. Bayyi'an, bai' wal mushtari, itu panggil bayyi'an, penjual dan pembeli. Sebab perkataan ba'a, yabi'u, bai' dia boleh makna jual, boleh makna beli. Bai' tu terjemahannya jual lah, tapi boleh juga diterjemah beli, jual beli. Kitabul buyu', kitab jual beli. Jual pun kita buh tu, beli pun kita buh. Dia satu lafaz yang mengandungi 2 makna. Satu lafaz yang mengandungi 2 makna. Kalau dalam Quran, quru, lafaz quru mengandungi 2 terjemahan, suci dan juga haid. Dia panggil min alfadit tadad, daripada lafaz-lafaz yang ada 2 makna, makna yang saling bertentangan, berlawanan. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, penjual dan pembeli boleh khiyar. Mengaji fiqh ada khiyar, khiyar syarat. Di sini yang dimaksudkan ialah khiyar syarat. Ada satu lagi khiyar aib. Mula dengan khiyar majlis. Khiyar ada 3. Tengok dalam kitab fiqh. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Khiyar tu mana membuat pilihan, nak beli ke tak beli, nak beli ke tak beli. Khiyar majlis lagi minta maaf, hadis ni tentang khiyar majlis, bukan khiyar syarat. Khiyar majlis lagi kita berada di kedai tu, di premis tu, kita dah buat bayaran apa semua, kita masih berdekatan dengan pembeli, kita boleh ubah niat daripada beli kepada tak beli. Kita boleh ubah niat. Mula kita bayar dah, kita kata nak beli, tapi kita duduk depan tu lagi, duduk kat cashier lagi, kita pun berubah niat. Allah, minta maaf tak jadi beli. Manusia ni dia hati dia sat macam tu, sat macam ni, boleh. Begitu juga penjual pun boleh juga. Dia dah jual dah, lepas tu kita tak keluar kedai dia, dia panggil kita,
mai beli barang tu, mai beli. Nak ambil duit, aku tak ada jual. Tak ada. Mungkin ada orang yang dah tempah barang tu, dah pesan, saya nak satu, barang pun dah tak ada dah stok, penghabisan stok. Bila dia jual baru dia teringat balik, Allah, kawan aku abang kata nak beli ni, mai beli barang tu, mai beli. Nak ambil duit, mai beli barang. Itu dipanggil selagi dalam majlis akad dalam kedai tu, boleh kita hak beli dah, boleh minta pulangkan wang, ambil balik barang. Bukan barang ada rosak apa pun, tak edit, tukar fikiran. Ataupun kita tukar barang, kita beli roti apa semua, lepas tu kita nak keluar kedai, kita teringat, Allah, motor tak ada minyak ni, baik aku beli minyak, duit tak ada, nak isi minyak, duit tak ada. Kita pun, saya tak edit, belilah roti-roti gardenia ni, saya nak ganti bau minyak, macam tu boleh. Syarat dia apa? Khiyar majlis ni syarat dia malam yatafarraqa, selama mana mereka berdua belum berpisah. Kalau dah berpisah tak boleh dah. Dalam mazhab Syafi'i, pisah tu pisah badan. Kalau badan mereka berpisah, penjual dah keluar daripada pembeli dah keluar daripada kedai, penjual duduk dalam kedai. Dah keluar lah, nak patah balik tak boleh dah. Nak kembalikan barang, nak minta balik duit, nak fasakh jual beli tu tak boleh. Pasal ni dah berpisah, dipanggil tafarruqul abdan, perpisahan badan. Selagi mereka masih situ tak apa. Kalau dah keluar kedai nak pulangkan barang, yang tu kalau ada aib, barang rosak, barang tu luput tarikh, tu tak apalah, itu bab lain, itu bab khiyar aib. Kalau barang elok kita nak pulangkan, nak minta duit, tak boleh. Kecuali dipanggil iqalah. Iqalah ni kita bincang, kita bincang elok-elok dan dia pun bersetuju, tak apa, tak boleh paksa. Kata saya ni tak ada beli, tak apa. Tak apa, nak balik duit memang balik barang. Itu iqalah. Iqalah ni budi bicara dia tak ada dalam hukum, dia tak duduk dalam peruntukan hukum, tapi dibolehkan kalau kedua-duanya bersetuju. Yang kata khiyar majlis tadi, kalau penjual tak setuju pun dia terpaksa rela. Dia dah jual, dia tahu apa ni anda bayar dah, tak jadi pula, dia terpaksa rela. Ada peruntukan hukum di situ. Mazhab Syafi'i, malam yatafarraqa, selagi mana mereka berdua belum berpisah tubuh badan. Kalau mazhab Hanafi pula, selama mana mereka belum berpisah qaul, tafarruqul qaul, percakapan. Maknanya boleh pulangkan barang, minta duit balik selagi belum ijab qabul, waktu tawar menawar tu. Dalam mazhab Syafi'i, waktu tawar menawar ni apa harga ni apa semua, RM50, ui mahal, RM30 tak boleh 50 saya tak ada beli itu dalam mazhab Hanafi. Boleh pembeli tidak jadi membeli pada peringkat musawamah, tawar menawar, tawar harga selagi belum ijab qabul. Bila dah ijab qabul tak boleh dah dalam mazhab Hanafi. Kita dalam mazhab Syafi'i, walaupun dah ijab qabul, walaupun dah buat bayaran, selagi mana penjual pembeli masih duduk rapat-rapat, tak pisah badan, kita pisah badan, selagi belum berpisah antara penjual dan pembeli, maka boleh pembeli tak jadi beli ke, atau penjual tak jadi jual. Itu ada khilaf lah tentang cara menterjemah hadis ni antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Fa in sadaqa wa bayyana, jika penjual dan pembeli jujur dan menerangkan. Penjual dia menerang, barang ni bagus ni, ubat ni, kadang jual ubat, dia cerita, dia terang, dia terang dengan benar, dia tak tipu, dia buat bayan, dia cakap benar dan dia terang sejelas-jelasnya. Dia kata ubat ni macam ni, cara makan dia macam ni, apa ni, waktu dia duduk terang tu dia cakap benar, bukan dia murung. Ada orang ni murung, ubat ni murung bagus ni bagus. Kalau orang tanya, kalau makan sebotol tu, makan sebotol tu tak apa, makan sebotol tu mati kan, dia tak apa, janji habis order lagi Ubat tu diletak barang-barang yang terlarang. Ubat sebenarnya tongkat ali mesti ada padahal tak buah pun. Semua ubat buah tongkat ali.
abang terkemahan, penipu. Dalam khasiat-khasiat tu dia senarai penuh. Udah ni penyakit ni macam hebat sangat. Kalau ni penipu, tak berkat. Kalau ni sebut yang betul, cakap benar, wabayyana, dan buat keterangan, promosi tu bukan menipu, betul-betul punya. Burika lahuma, diberkati mereka berdua, fi bai'ihima, pada jual beli mereka. Berkat pembeli, berkat penjual. Nabi balik kau macam tu, Nabi terang tu keterangan yang betul. Kalau kain ni, kain yang jenis tak berkualiti, kena cakap betul. Kalau dia jual kereta terpakai ni, apa masalah dia kereta ni? Orang jual pasal apa? Jadi salesman tu kena cakap betul. Kalau cakap betul, orang tak beli lah. Kena murung-murung sikit. Murung tu tak berkat, duit yang dapat tak berkat. Fa'in katama, jika mereka menyembunyikan, dia tak habaq. Ada, kalau kereta tu ada masalah, dia tak beritahu, dia sembunyi. Katam, sembunyi. Al-kitman, sifat Nabi-Nabi ni tabligh kan, menyampaikan, tak ada sembunyi. Fa'in katama, jika mereka berdua menyembunyikan, wa kadzaba, dan mereka menipu. Pembeli mungkin dia bagi duit tipu, duit palsu. Itulah cara pembeli. Dia beli barang, duit palsu. Penjual, dia jual barang tu, barang yang tak betul. Waktu kerajaan kalau nak jual kenderaan, kena pergi puspakom apa semua. Takut enjin pun ditipu, ataupun kereta tu dah remuk, orang panggil kereta potong, dia cantum balik, dia welding balik. Nanti kita naik, accident sikit tu, terputih dua kereta. Seat belakang pergi belakang, seat depan pergi depan. Orang panggil kereta potong. Dia kena masuk puspakom, masuk JPJ, dia nak cek betul-betul. Adakah kereta ni kereta yang dah remuk, kemudian dibuat semula, dijual. Takut membahaya kepada pembeli. Muhiqat, kalau ni penipu, dia menyembunyikan aib-aib yang ada pada barang, tak habaq ke orang. Ada kepek tak mana, ada calak tak mana kereta terpakai, dia kena tunjuk, dia tunjuk tempat elok, dia tahu. Kita pun tak perasan, tipu. Muhiqat, ditarik barakatu bai'ihima, keberkatan jual beli mereka berdua. Jadi hadis ini mengajak kita, penjual pembeli kena amanah. Kalau Syekh Mustafa Bura, dia tulis di bawah faedah, ada faedah yang lain. Walaupun Nabi sebut antara penjual dan pembeli, kata Syekh, begitulah juga hamba apabila dia bekerja dengan tuannya. Hamba dengan tuannya, pekerja dengan majikannya, dia kena amanah, dia tak boleh tipu, kena kerja dengan betul, komitmen kerja, kesungguhan, barulah dia dapat income tu, dapat gaji, dapat sagu hati yang berkat. Tidak tak berkat, orang panggil apa? Curi tulang, panggil apa? Gaji buta, tak berkat. Hamba dengan tuannya, pekerja dengan majikannya, penjual dengan pembeli, macam tu. Dia melayan customer dia, pembelinya tu, dengan jujur dan tidak menipu. Baik, kemudian babul muraqabah, bab rasa diperhati oleh Allah. Ini ada kena-mengena dengan hadis terakhir. Penjual yang jujur tu pasal dia Allah perhati dia, dia sedar, dia yakin Allah perhati dia, dia jual pun jual betul-betul. Kalau makanan yang dah basi, dia bagi tahu, ini lama sikit dah ni, takut basi. Orang tu nak beli juga, beli ya. Dia bagi tahu. Hak ni perangat. Orang tanya ni perangat apa? Baru bang. Kadang lauk tu lauk perangat. Dia tak cakap, dia tak habang. Kena bagi tahu. Kalau orang tanya kena bagi tahu. Tak boleh buat sembunyi-sembunyi, tak boleh. Jadi amanah dan jujur tu dia ada kaitan dengan muraqabah. Kalau orang tu rasa Allah perhati, Allah tengok aku, dia akan jadi jujur lah. Pekerja akan jadi jujur, peniaga akan jadi jujur, hamba akan jadi jujur. Boleh harap lah orang kata, tuan boleh harap dekat peniaga ni,
Imam Nawawi meletak tajuk muraqabah selepas tajuk jual beli ni kerana orang jujur ni, kejujuran tu datang bila ada perasaan Allahu nazirun ilayya, Allahu nazirun ilayya, Allah sedang melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allah kan ada sifat basar, pelihat, dia lihat kita 24 jam, Allah tengok kita. Maka jadi orang jujur, duduk sorang-sorang pun baik, duduk tengah orang ramai pun baik. Ini muraqabah. Muraqabah ni disebut dalam hadis tentang ihsan. Itulah muraqabah, ihsan. Kan hadis Jibril yang panjang kan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jibril tanya Nabi, ihsan tu apa? Tolong bagi tahu aku. Jibril, Nabi Muhammad kata, anta'budallah, kamu sembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu nampak Allah. Hak tu, kamu nampak Allah tu musyahadah, lebih tinggi daripada muraqabah. Musyahadah, kita rasa kebesaran Allah, kita macam memerhatikan Allah. Fa'in lam takun tarah, kalau kamu tak boleh rasa kamu nampak Allah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah sentiasa. Fi'il mudhari' membawa makna istimrar. Fi'lul mudhari' yufidul istimrar. Yaraka, Allah sentiasa, non-stop, terus-menerus melihat kamu. Itu muraqabah. Muraqabah ni adik kepada musyahadah. Musyahadah tinggi lagi. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Tarahu, kau lihat Allah. Itu musyahadah. Hak bawahnya yaraka, dia lihat kamu. Kalau tak boleh sampai peringkat kita rasa kita tengok Allah, sekurang-kurangnya kita rasa Allah sentiasa dawamul muraqabah, sentiasa memerhatikan kita. Kita masuk kedai, contoh kita masuk kedai, pembeli yang jujur dia takkan curi. Dia takkan curi. Di kedai tu ada banyak CCTV. Nak curi tak? Curi, berani curi? Ambil bawah ni, berani curi. Pasal anda sedang diperhatikan, anda sedang diawasi. Itulah makna muraqabah. Muraqabah. Duduk atas asrama, muraqabah, tak berani bawa handset tu. CCTV penuh, setiap katil ada CCTV, tak berani bawa. Nak curi-curi bawa tak berani, nak curi-curi main tak berani. Setiap katil tu ada CCTV. Ada kat atas ada CCTV tak? Ada ke tak ada? Ada. Malaikat yang duduk tengok. Itulah muraqabah kan. Orang nampak. Memang orang tak nampak, malaikat nampak, Allah nampak. Allah nampak tak? Nampak. Kalau dia tu duduk dalam bilik seorang-seorang, dia buka gambar apa-apa yang tak elok, tengok tak ada siapa keluar. Ingat tak ada lah, malaikat tengok. Allah hantar malaikat, Allah tu sendiri pun tengok. Itulah muraqabah. Kalau orang ada rasa macam tu, dia tak berani buat jahat. Seperti mana budak kecil yang Sayyidina Umar nak beli kambing, nak jual kambing. Habis bisa cerita kambing? Dia tak berani jual. Dia kata, bukan kambing saya, kambing tuan saya, kena tanya tuan saya, kena pergi kira dengan tuan saya lah, kira harga pun dengan tuan saya, jaga ya. Tak apalah, main siko. Tak boleh. Tak apalah, aku beli mahal punya, nak apa ringgit? Tak boleh lah, tuan hang bukan ada sini, Sayyidina Umar saja ya, bukan nak beli sungguh pun. Tuan hang tak tahu kambing banyak, hang bagi kat aku seekor, aku bagi duit kat hang, hang guna duit tu. Hamba dia tak boleh guna duit, kalau dia jual pun duit kena bagi kat tuan. Tak boleh, tuan saya tak bagi. Tuan hang kan nampak. Budak kecil tu tunjuk atas. Fa'ainallah, aku nak lari mana dengan Allah? Allah tengok aku. Memang tuanku tak nampak, tapi Tuhanku nampak. Sayyidina Umar pun, Allahu Akbar, hebat budak ni. Bukan nak beli kambing. Akhirnya Sayyidina Umar beli dia tu, pergi cari tuan, beli dia, merdekakan dia. Dia jaga betul kambing. Jaga kambing tu, tak mengkhianati amanah. Muraqabah.
Kita semayang kena ada muraqabah, semayang elok-elok, Allah duk tengok kita. Alladhi yaraka hina taqum, dialah Tuhan yang melihat kamu, sentiasa melihat kamu, hina ketika kamu taqum, qiyam ila salah. Taqum tu, taqum ay ila salah, dialah Tuhan yang melihat kamu ketika kamu mendirikan apa? Taqum tu, mendirikan apa? Salat, tambah perkataan salat. Kita solat, kita duduk berdiri itu Allah tengok. Wa taqallubuka, dan pergerakan kamu, fis sajidin, kamu bergerak fi sini bermakna ma'a as-sajidin, orang-orang sujud, bersama orang-orang sujud, makna sembahyang berjemaah. Fis sajidin, fi itu bermakna ma'a as-sajidin, dalam huraian tafsir ialah al-musallin, orang-orang solat. Kamu bersama-sama orang solat, kamu duduk bergerak ke rukuk kamu, i'tidal kamu, taqallubuka, pergerakan kamu dalam salat, pergerakan kamu qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, sajidan, sujud, pergerakan rukun-rukun kita pun diperhati. Kita berdiri Allah perhati, dan semua pergerakan kamu bersama orang salat diperhati. Jadi salat betul-betul. Alah, salat tak baca Fatihah pun tak apa, ustaz kan dengar, Allah dengar, Allah duk tengok. Solat sambil mengantuk, Allah duk tengok. Malulah dengan Allah yang sentiasa melihat kita, di berdiri kita dan semua pergerakan kita. Fis sajidin ma'al musallin. Dalam ayat yang lain, kitab Riyadhus Shalihin ni yang bagusnya dia letak dalil Quran dulu, lepas tu nanti hadis, semua tajuk. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu, aina ma kuntum, di mana sahaja kamu berada, Allah ada. Allahu ma'ana, Allahu ma'ana. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya, dia nampak semua. Syai', la yakhfa syai', tiada sesuatu yang tersembunyi di bumi, dalam tanah pun Allah nampak. Wala fis sama', dan tiada tersembunyi dalam langit. Duduklah tak mana pun, Allah tetap melihat kita. Wa qala ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu memerhatikan kamu. Lam tu lam taukid, inna litaukid, ada dua penegasan. Sesungguhnya Tuhan kamu sungguh-sungguh perhati kamu. Asal mirsad ni macam kita naik laju hak kamera tepi jalan tu, kamera apa namanya, AES kan, perhati laju, pak, tengok gambar, tu mirsad. Mirsad mana teropong. Kalau dalam ketenteraan, hak duk tengok, duk teropong musuh mai tak, duk tengok tu panggil mirsad asalnya. Di Tuhan lebih pada tu lagi, Allah perhati kita, jaga kita 24 jam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu, Allah nampak pengkhianatan mata. Ni orang tak jaga mata, tengok benda haram. Allah tahu pengkhianatan. Al-a'yun tu jama' ain, mata-mata, ainun a'yun. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Wama, ada wama, ada wama, kitab Abi ni tak ada ma. Wama tukhfis sudur, ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfis sudur, Allah tahu pengkhianatan mata. Ada orang dia buat warak sambil dia tunduk, perempuan lalu, perempuan pula seksi, curi tengok. Khianat tu. Orang nampak warak tunduk sambil tunduk tu dia tengok kaki kawan tu. Apa punya orang tunduk rupanya duduk relin tengok betih. Amoy yang Cina contohnya, nampak tak apa, ni saja duk perembang tengok berkali-kali tak boleh. Nabi pernah sebut kat Sayyidina Ali pun biasalah manusia, tengok orang perempuan, Nabi kata tak boleh, sekali tak apa, sekali itu hak mula. Lakal ula, kamu bolehlah sekali tengok. Wa alaikas thaniyah, hak kali kedua tak boleh. Lakal ula, hak mula tak apa, tengok. Wa alaikas thaniyah, hak nombor dua tak boleh.
Jangan pula dah tengok tu tak berkali-berkali. Tengok siapa nak bagi dia sekali. Kalau aku berkali tengok pula jadi 2 kali lah. Tengok 24 jam itu. Bukan macam tu. Tertengok tak apa. Kalau sengaja tengok berkali-berkali, astaghfirullahalazim, tengok astaghfirullah, masya-Allah, masya-Allah. Tak boleh. Pengkhianatan mata, khianat. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dada, dalam hati pun Allah tahu. Wal ayat fil bab, wal ayatu kathiratun ma'lumatun, ayat-ayat banyak lagi, dan ayat-ayat tentang muraqabah ini banyak dan diketahui. Kemudian Imam Nawawi mulakan dengan hadis pertama yang dipanggil hadis Jibril tu. Jibril mai apa semua kamu ngaji dah dalam kelas, dalam mata arba'in. Hadis nombor 2, hadis Jibril at-tawil, hadis Jibril yang sangat panjang. Syahid dia dalam hadis yang panjang ni tentang ihsan tu lah. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, itu orang panggil maqamul musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ini dipanggil maqam al-muraqabah. Maqam yang tinggi ialah dia sentiasa nampak Allah. Macam ulama-ulama sebahagian tu dia nampak Allah. Allah, dia tak nampak dunia dah, dia nampak Allah ya. Apa orang tanya ni apa? Dia tak sebut kipas. Dia kata Allah, maknanya Allah yang cipta, Allah yang bagi ilmu, kepandaian sampai orang boleh buat kipas bergerak. Subhanallah. Ni Allah. Bukan dia kata tu lampu tu Allah tak. Dunia ni macam tak wujud, segala-galanya Allah. Dia rasa dirinya pun macam tak ada lah, diri dia mati lemah dah, yang duk ada ni semua Allah. Pelik sikit lah. Ada di kalangan Wali Songo, tahu Wali Songo? Wali Songo ni ulama-ulama Indonesia ni, masuk Indonesia ni pun ada karamah, wali-wali. Dan orang Indonesia ni suka tengok benda pelik. Bila wali-wali ni Allah bagi ni pun alim dan ada banyak karamah, orang Indonesia pun masuk Islam. Indonesia memang dia suka pelik-pelik pelak ni. Betul tak? Ustaz kita ngaji Indonesia tak? Indonesia dia suka pelik-pelik. Kalau dia tu tukang sihir ke, boleh buat magic. Oh, apa? Jadi dulu-dulu Wali Songo ada berapa orang? 9. Ni ni bagus. Ada karamah, ada benda-benda pelik ni pa. Bukanlah mukjizat, wali tak ada mukjizat, tapi ada karamah. Kau orang pun ramai masuk Islam di tangan wali-wali ni. Dalam ramai-ramai wali ni ada seorang tu dia sayangnya Allah sampai dia mengaku anal haq, aku Allah. Tu dia. Aku Tuhan. Kayu rendah lah. Dan akhirnya dia dihukum bunuh. Mana boleh mengaku Tuhan? Dia nak abang aku ni Allah cipta aku ni, aku tak ada apa, Allah bagi pandai aku, Allah bagi aku, Allah. Lain kali shortcut dia aku Allah. Bukan dia mengaku dia Tuhan, tapi dia dah orang panggil fana, macam gila orang. Orang zahir nampak macam dia gila, sebenarnya dia tak gila, dia macam itulah. Macam orang kalau dia mabuk cinta, dia tengok dinding ni pun dia nampak tunang lah, dia pergi peluk dinding, angau terlampau. Kita kata gila dia tak gila, dia rindu keterlaluan. Dia dihukum pun apa nama, jinan kah? Sunan jinan, daripada sunan-sunan ni bah wali tu. Dihukum bunuh. Tak bunuh tak boleh, celaru habis. Orang lain pun nak mengaku aku Tuhan juga. Bukan semua orang sama maqam dengan dia. Dia mengaku tu bukan dia nak abang kata dia Tuhan, dia nak abang kata tak nak abang tu, tak tahu, kita pun tak faham kan. Banyak kali dia mengaku kata dia Tuhan. Bukan dia Tuhan, dia tak Tuhan. Bunuh, dia hukum pancur. Tapi darah dia tu sangat wangi. Di dunia hukum kena hukum sebab dia tu macam murtad walaupun dia tak murtad. Sebab kita kira zahirnya tu murtad, di sisi Allah kita tak tahu. Selepas dia dipancung mati darahnya. Wah. Itu yang terdekat dengan kita lah di Indonesia. Anak murid Imam Junaid pun macam tu juga, nama Hallaj. Hallaj ni dia banyak zikir, puasa sunat, apa semua bagus, orang bagus. Sampai ke satu peringkat dia mengaku dia Tuhan. Aku Tuhan. Takut orang lain pun pakat dia buat statement aku Tuhan, maka dia bunuh. Macam itulah cerita dia. Imam Hallaj juga dibunuh. Ni dipanggil fana fi ma'rifatillah. Mereka tenggelam dalam mengenali Allah, cinta kepada Allah. Dia pun jadi macam nak gila macam tu.
Tapi jangan pula kamu tengok orang gila semuanya wali tak. Ada yang buat-buat gila, ada gila pasal lain, macam tu. Ini panggil musyahadah. Sebenarnya musyahadah ni kita tengok apa pun kita kembalikan kepada Allah. Tengok apa pun ingat Allah, tengok apa pun ingat Allah. Masya Allah, hebatlah Allah Ta'ala ni. Macam tu. Macam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, Nabi diperjalankan daripada Mekah ke Madinah. Nabi daripada Mekah ke Palestin. Palestin naik atas langit. Hebat dah Nabi, hebat. Bawa operationnya dibawa, pakai helmet pun, tali pinggang keledar pun tak naik punya laju, tak jatuh. Hebat Nabi. Sebenarnya bukan nak cerita hebat Nabi. Orang yang musyahadah ni dia tak nampak hebat Nabi, dia nampak Allah tu hebat. Sebab asra, Allah yang bawa Nabi berjalan, bukan Nabi berjalan sendiri. Linuriyahu, kami nak tunjuk dekat Nabi min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Cerita Isra' Mi'raj tu cerita Nabi kan cerita Tuhan, cerita Nabi kan cerita Allah, cerita Allah. Jadi kalau kita tengok Isra' Mi'raj, kita hanya berhenti dekat Nabi Muhammad, mukjizat Nabi, hebatnya Nabi, tak sampai lah. Dia punya, kalau lakonan tu biar simple asalkan sampai, tak sampai. Mesej yang Allah nak beritahu, aku maha hebat, tu aku baru tunjuk sikit. Min litabai, sebahagian baru min ayatina linuriyahu min ayatina. Jadi orang yang musyahadah, apa cerita sekalipun dia akan nampak Allah. Kerana cerita Isra' Mi'raj bukan cerita Nabi Muhammad. Cerita Isra' Mi'raj ni cerita Allah. Asra bi'abdihi, Tuhan yang memperjalankan hambanya. Bukan Nabi berjalan sendiri. Allah yang sediakan burak, Allah yang suruh malaikat belah dada Nabi, tapi Nabi tak jadi sakit. Jantung Nabi operation boleh naik. Orang operation selalunya kena berehat dulu. Berehat di rumah, tak lipi mana. Macam tu. Jadi Isra' Mi'raj bukan cerita Nabi, sebenarnya cerita Allah. Kami nak tunjuk dekat dia sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Kita berhenti, nanti kita terus sambung hadis yang panjang ni. Kamu dah baca dalam kelas hadis Jibril. Kita akan sambung pula hadis Nabi. Ini pun ada dalam Matan Arba'in. Mu'az bin Jabal sebelum dia pergi ke Yaman, Nabi pesan, ittaqillah haitsuma kunta, di mana kamu berada pun takutlah kepada Allah. Pilah mengaji mana pun, nak pergi Amerika ke pergi London ke, kalau kita iman kuat, duduk di mana pun kita tak tinggal semayang, duduk di mana pun kita jaga aurat, duduk mana pun kita, Allah ada bersama kita. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu